Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini. Semoga anda dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik geng, hari ini saya ada satu kisah yang sangat menarik lah untuk saya share dengan hangpa semua. Cerita ni berlaku pada tahun 1990. Kiranya 90-an lah. Di mana cerita ni berlaku di Langkawi. Zaini dan Ji adalah pasangan suami isteri yang berpindah ke Langkawi disebabkan Zaini bekerja sebagai pemandu pelancong di sana. Zaini ni dia pandai bawa bah dan dia ada lesen untuk memandu bah lah. Kalau pandai bawa tak ada lesen tak guna juga. Lagi tak guna tak ada lesen tak reti nak bawa bah, lagi teruk. Pulau Langkawi memang terkenal dengan pusat pelancongan dan keindahannya yang sangat memukau mata lah. Tapi ada 1001 misteri di pulau tu. Bukan saja cerita-cerita legenda yang dah mendunia, tetapi juga cerita-cerita seram pun ada. Bila sebut seram, bukan Langkawi saja, banyak tempat. Tapi hari ni kita just nak highlight a few cerita lah di Langkawi yang melibatkan pasangan Zaini dengan Ji ni. Kita mula dengan pengalaman Zaini dulu. Pada tahun 1992 lah, ketika ini pelancong Taiwan dan Jepun banyak melancong ke Langkawi. Mungkinlah waktu tu Langkawi ni diperkenalkan di mata dunia setelah sekian lama Langkawi menjadi satu pulau yang tak famous. Kita pun tahu sejarah yang berlaku pada Langkawi. Di era Tun Dr. Mahathir Mohamad, ketika inilah Malaysia mempromosikan Langkawi kau-kau sampailah terkenal di mata dunia sampailah sekarang. Disebabkan limpahan pelancong yang masuk banyak ke pulau Langkawi, maka memberi peluang kepada orang Langkawi ataupun Malaysia menjana ekonomi. Termasuklah Zaini. Menjadi pemandu pelancong adalah sangat menyeronokkan tetapi sangatlah meletihkan juga. Sebab kita bukan saja membawa pelancong ni daripada point A ke point B, tapi Zaini perlu juga ada knowledge tentang sesuatu tempat tu. Barulah pelancong akan rasa terhibur. Semua ni kedengaran indah-indah saja. Sampailah pada satu malam ketika Zaini menghantar pelancong-pelancong ni ke Datai. Datai ni ada di hujung Langkawi, di mana Zaini perlu melalui jalan yang bersimpang siur menaiki bukit, di mana di kanannya adalah hutan, di kirinya adalah laut. So geng, dapat bayangkan tak macam mana keadaannya? Kalau siang, ia sangat indah. Kalau malam, indah juga. Tapi kalau tengah malam, dia adalah cerita yang lain. Kenapa? Sebab Zaini dia kena hantar dia punya pelancong tu malam. Dah waktu dia pergi hantar tu, jam dah menunjukkan pukul 9 lebih. Sebabkan adalah aktiviti apa yang mereka perlu buat. Jadi bila Zaini perlu hantar untuk pergi ke sana dah mengambil masa. Kemudian nak turunkan pelancong lagi di hotel yang terkenal di situ lah. Di mana hotel tu adalah hotel 5 star lah. Kadang takkanlah Zaini sanggup nak ambil trip tu nak pergi hantar sampai hujung-hujung Datai tu. Disebabkan orang bayar mahal lah. Macam tu lah. Demi duit ni kadang-kadang manusia sanggup buat apa saja. Termasuklah saya mencerita ni. Nak cari duit punya pasal, saya cerita pasal hantu. Walaupun saya takut hantu. Jadi tolong-tolonglah share, subscribe dan like video saya. Setelah menurunkan penumpang di Datai, kemudian buatlah sedikit check apa semua. Jadi Zaini perlulah balik untuk menghantar baliklah bah pelancong yang dia ambil daripada tempat dia bekerja tu. Bila dia melalui jalan di mana kanannya adalah hutan, kirinya adalah laut. Di tengah malam pula. Waktu tu dah menunjukkan pukul 12 dah. Sedap tak sedap. So dia pula berada di point yang paling hujung, di mana hotel 5 star tu adalah hotel private. Bila hotel private, tak ada lah hotel lain kiri kanan dia. Jadi 7E jangan haraplah nak jumpa. Walaupun mendapat tips yang banyak daripada masalah-masalah yang melancong di situ, tapi ada harga juga yang perlu Zaini bayar. Iaitu Zaini perlu berhadapan dengan situasi yang sangat menakutkan. Ketika Zaini membawa bas tu di tengah malam yang makin lama makin larut, dan seketika itu suasana dirasakan sangat sunyi di kiri dan kanan. Zaini menekan minyak tapi harus berhati-hati. Sebab apa? Sebab jalan dia bersimpang siur. Bila bersimpang siur, dia menuruni bukit pula. Silap langkah, terjun masuk gaung, masuk dalam laut terus. Dan ketika itulah Zaini mendengar bunyi riuh di belakang. Bunyi bergelak tawa di belakang. Seolah-olah ada penumpang di belakang. Seingat Zaini, dia dah turunkan semua penumpang dia di hotel tu. Mai mana pula yang belakang ni? Dia tertinggal ke? Zaini memberanikan diri untuk melihat cermin pandang belakang sebab dia nak pastikan apa di belakang tu. Dia pun menggerakkan bola matanya melihat cermin tu, dan alangkah terkejutnya apabila dia melihat ada sekumpulan sosok tubuh yang berjubah putih berambut panjang, di mana jarinya sangat panjang, kukunya juga panjang. Semua tengah duduk di seat-seat penumpang yang bergelak seakan-akan seronok menaiki bah. Mungkin tu pengalaman pertama dia naik bah, kita tak tahu. Tapi itulah pengalaman Zaini juga yang pertama terpaksa membawa sekumpulan makhluk yang bukan daripada alam ni. Kedengaranlah bunyi hilai tawa, bunyi suara yang garau, seolah-olah macam seronok. Dan Zaini yang ketika itu merasa sangatlah meremang, dah tak ada darah dah lah punya takut. Berbagai-bagai ayat dibaca oleh Zaini, daripada surah Al-Falaq, daripada surah Al-Nas, daripada surah Al-Fatihah, semua dibaca. Harapannya sekurang-kurangnya kalau katalah
makhluk-makhluk ni tak mau keluar lagi daripada bah dia. Dia tidaklah panik ataupun membuat kesalahan. Kalau salah sedikit bawa bah tu, kemungkinan nyawa menjadi taruhan. Sebab kawasan tu memang terkenal dengan kemalangan yang melibatkan jatuh gaung masuk ke dalam laut. Sebab ada orang jumpa mayat berhari-hari kereta duduk dalam laut. Kemungkinan mungkin dia mengalami peristiwa tersebut. Setelah Zaini berjaya mengawal keadaan dan keluar daripada kawasan yang agak gelap tu, masuk ke kawasan yang agak ada orang walaupun di tengah malam, maka Zaini pun sampailah di sebuah pekan kecil. Dan ketika itulah Zaini merasakan bas yang tadi berat beransur menjadi ringan kembali. Dan ketawa hilai serta bau semerbak yang sangat meloyakan tu pun makin lama makin hilang. Dan Zaini pun rasa lega balik. Setelah sampai di tempat parking bas, kemudian dia tak buat checking apa dah. Dia tutup isi borang yang dia dah sampai. Lepas tu dia duduk di situ, dia tak balik ke rumah. Dia tidur di office dia. Sebab apa? Dia takut dia balik, benda tu mungkin ikut dia pergi ke rumah. Yang tu cerita Zaini. Yang ni cerita G, isteri Zaini pula. Ingat Zaini seorang menghadapi cerita macam tu. Duduk di Langkawi ni, di tempat orang, mau tak mau Zaini dan G perlu menyewa. Jadi mereka telah menyewa sebuah rumah sewa di Pokok Asam. Rumah sewa ni rumah biasa saja, ada 3 bilik. Sengaja Zaini dan G pilih rumah yang ada bilik banyak sikit sebab adik-beradik G dengan Zaini ni suka mai bertandang bila hari cuti. Yalah, dah ada abang kakak duduk Langkawi, boleh menumpang lah nak bercuti di sana. Langkawi kot. Rumah di atas bukit memang cantik, di mana dia nampak laut, hutan, dan yang lagi menyeronokkan, di tempat tu ada juga air terjun. Kalau saya pun saya seronok. Kenapa seronok dah geng? Rumah di mana depan laut, lepas tu ada air terjun pula boleh mandi. Siapa yang tak suka? Tapi ada benda yang G perlu hadap apabila malam menjelma. Ketika maghrib, orang-orang yang berjiran dengan G di situ semua menasihatkan G lah supaya bila maghrib ni G, jangan duduk kat luar rumah. Kalau boleh masuk rumah sebelum maghrib tu tutup pintu dah. Hang pun duduk seorang. Sebab apa? Sebab Zaini ni selalunya dia balik malam bila dia buat kerja lebih masa lah. Orang muda lagi, ada bini pula, tak lama nak dapat anak, jadi dia semangat lah nak cari duit tu. G mendengar pesan jiran-jirannya, dia pun faham lah sebab dia pun waktu tu muda lagi. Yang pesan kat dia tu memang orang yang tinggal di situ, bukan menyewa. Mana kata mereka lebih tahulah. Dan sungguh pada waktu maghrib akan kedengaran suara seolah-olah memanggil-manggil orang di situ. Hoi, hoi. Saya buat tak seram. Tapi kalau dengar benda ni di atas bukit pada waktu maghrib, sorang-sorang dalam rumah, memang tak boleh digambarkan apa perasaannya. Nak G pula seorang perempuan. Itu kisah seram pada waktu maghrib. Pernah jugalah dia beritahu kat Zaini, abang maghrib-maghrib ni jangan duk isap rokok depan pintu tu, tutup lah. Jiran-jiran kata maghrib-maghrib ni kena tutup pintu. Zaini tak percayalah. Jenis orang merokok ni dia tak kisah, dia tak fikir orang. Janji dia boleh merokok je. Ketika tengah melayan rokok downhill dia tu, 1 pam, 2 pam, 3 pam, tiba-tiba apa yang diceritakan oleh G tu berlaku. Zaini mendengar dengan telinga dia sendiri. Oi! Apa lagi? Zaini pun dengan kalut-kalut ambil rokok dia, tutup pintu, pergi duduk. Kemudian G pun cakap lah, itulah cakap tak mau dengar. Tengah malam tak kurang pun ngeri dia. Sebab apa? Sebab ni memang waktu dia. Pada tengah malam sekitar jam pukul 12 ke pukul 1 tu, memang akan kedengaran jelas suara orang tengah mengilai dan bergelak ketawa sambil menepuk-nepuk air. Mereka mandi air terjun kat tepi tu. Ya Allah, berapa kali dah saya meremang cerita ni. Bayangkanlah, suara di tengah malam, suara perempuan, suara lelaki yang bergelak ketawa di tepi rumah kita saja. Ada kalanya tingkap bilik G ni kedengaran seperti ada cakaran disertai dengan bau yang sangat meloyakan seperti bau daging busuk. Kedengaran juga bunyi seakan-akan ada pasir yang ditabur di atas bumbung rumah. Bumbung rumah waktu tu bumbung rumah zinc, bukan bumbung rumah genting. Mana kata benda tu sangatlah jelas untuk didengari. Walaupun kedengaran seperti pasir, tapi hakikatnya sebenarnya rambut makhluk tu yang panjang, di mana jatuh kena zinc tu lalu ditarik, so bunyilah seperti pasir. Ada lagi peristiwa yang terkenal kepada adik ipar G ni, mana kata adik Zaini lah, di mana dia mai lah nak bercuti. Sebab apa? Dah cuti sekolah. Bila cuti sekolah ni kau ada di Langkawi, berbekalkan modal tambang feri saja, pergi sana semua kau dengan abang tanggung. Nak risau apa kalau saya pun saya pergi, dan saya rasa kalau geng semua pun geng pergi ke. Waktu malamnya dia tidurlah di bilik tetamu. Masa dia tidur di bilik tetamu tu, bilik tetamu ni problem dia satu saja, satu tingkap tingkap yang tingkap petak tu mesti akan pecah satu. Dan dia pecah pula tepat menghadap katil. Tu satu dah. Walaupun ditutup macam mana pun tetap akan berlubang. Jadi adik si Zaini ni, adik ipar G ni tidur di bilik tu. Dia pun akan tutuplah dengan kain pelekat dah. Dan pada satu malam ketika dia sedang tidur di tengah malam ni, tengah sedap tidur, dia dengar orang panggil. Oi, dia yang tengok mamai mengantuk lagi tu, dia pun terjagalah. Dah terjaga, dia pun tengok straight ke lubang tingkap tadi yang pecah tu. Alangkah terkejutnya bila dia melihat ada sosok wanita tua, muka dah barai, mata dah terkeluar sebelah, gigi taring yang panjang sampai ke dagu, tengah tengok dia sambil tersenyum. Hei, dah pada waktu tu jugalah adik G dengan Zaini ni lari keluar ke bilik, pergi ketuk bilik kak dengan abang mereka ni. Dan esok tu juga dia packing baju dah, dia balik
Itulah serbah sedikit pengalaman Zaini dan Ji yang satu ketika dulu pernah tinggal bekerja di Langkawi. Saya menceritakan pengalaman Zaini dan Ji saja. Tidak maksudlah untuk menjatuhkan sesuatu tempat tu, bukan, sebab saya faham setiap tempat ada cerita misteri yang tersendiri. Ini hanyalah cerita di mana orang tu menceritakan pengalaman daripada saya. Janganlah ambil benda ni terlalu serius sangat. Cukuplah kita menghormati cerita mereka dan anggaplah ini hanyalah hiburan. Dan insya-Allah atas muka bumi Allah ni sebenarnya Allah Maha berkuasa. Makhluk tak ada kuasa apa. Jadi insya-Allah semoga anda semua terhiburlah dengan cerita saya pada hari ini, dan terima kasihlah kepada anda yang sudi dengar cerita saya sampai habis. Tanpa anda, channel Geng Office Malam ni takkan berada di sini. Jadi geng, ingat, jangan tinggal solat dan jangan lupa selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.